Jadinya untuk pagi ini tuan-tuan, sekadar membaca satu ayat dan kita nak bermuhasabah daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita membaca satu ayat daripada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, sama-sama diberikan oleh Allah nikmat kesihatan, diberikan kita nikmat iman, dan juga diberikan kepada kita nikmat kelapangan waktu sehingga kita mampu sampai ke rumah Allah dan masih lagi duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam hati kita dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Ta'ala membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah redha apa yang kita lakukan di dunia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah selesai dah tafsir dan tadabbur kita pada surah Al-Mulk. Jadinya untuk pagi ini tuan-tuan, sekadar membaca satu ayat dan kita nak bermuhasabah daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membaca satu ayat daripada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat yang ke-20. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat yang ke-20. Tak silap saya kalau di Quran itu ada muka surat 540, tak silap. Jadi saya jemputlah pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, boleh buka smartphone kita yang ada Quran terjemahan, ataupun boleh ambillah Quran terjemahan sekitar masjid kita ni untuk sama-sama kita memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hadid, surah 57, ayat 20. Surah Al-Hadid adalah surah selepas surah Al-Waqi'ah. Menarik, Allah Ta'ala susun Quran ni, mula-mula cerita tentang Ar-Rahman, kemudian bercerita tentang Al-Waqi'ah, lalu Allah sambung dengan cerita dalam surah Al-Hadid. Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, dia adalah cerita yang berkaitan tentang syurga dan juga berkaitan tentang neraka. Dan manakala pada surah Al-Hadid, ayat yang ke-20 ini Allah letakkan satu summary, iaitu berkaitan tentang kehidupan dunia. Allah relate cerita akhirat dan Allah relate cerita berkaitan tentang dunia. Jadi hari ini kita baca surah ini, kita tengok Allah Ta'ala memberikan satu rumusan kepada kita hakikat tentang kehidupan dunia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan ayat 20 dalam surah Al-Hadid, kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, ketahuilah. Ketahuilah. Dalam bahasa yang lebih mudah tuan-tuan, Allah Ta'ala nak menerangkan kepada kita sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya. Inilah hakikat kehidupan dunia yang Allah tak nak berselindung dan Allah tak nak adanya apa-apa rahsia kepada kita. Kenapa? Sebab dialah Tuhan yang menciptakan alam ni
Dan dialah Tuhan yang sudah tentu yang paling tahu tentang hakikat kehidupan dunia ni. Dan pastinya kita yang beriman kepada Allah kena yakinlah apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan i'lamu, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya, iaitu sesungguhnya kehidupan dunia ini, barulah Allah explain apa itu kehidupan dunia. Baik, sebelum kita lebih lanjutkan ayat-ayat ini, perhatikan perkataan al-hayatud dunya. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia yang Allah Ta'ala sebut tentang kehidupan yang kita sedang lalui ini, ad-dunya di dalam bahasa Arab, dia datang daripada perkataan adna. Adna. Adna ni adalah lowest life. Dia adalah kehidupan yang paling rendah. Kedudukan yang paling rendah. Dalam bahasa Arab, bawah disebut sebagai tahta, atau orang Arab sebut tahat. Itu artinya bawah. Tapi kalau disebut perkataan tahta, bawah itu ada tak yang lebih bawah daripada dia? Ada. Tapi kalau digunakan perkataan adna, dia adalah bawah yang paling terbawah. Orang Melayu kata tercorot, tuan-tuan. Tercorot. Itu artinya adna. Dan Allah menamakan ad-dunya bersempena daripada perkataan adna untuk menunjukkan alam ini, kehidupan di sini adalah kehidupan yang paling rendah berbanding dengan alam-alam yang lain. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah." Kalaulah sekiranya dunia ini ada nilai di sisi Allah, boleh dinilai, boleh ditimbang di sisi Allah, walau hanya seringan seperti sayap nyamuk. Maksudnya satu nilai yang paling kecil, kalaulah ada nilai pada dunia ini dengan senilai sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbatan ma. Kata Nabi SAW, nescaya Allah tidak akan mengizinkan orang kafir minum di dunia ini walau hanya seteguk air. Allah tak izinkan kalau dunia ada nilai di sisi Allah. Tapi hari ini kita nampak yang mana Nabi sebut ni, orang kafir lebih kaya daripada kita, lebih hidup senang di dunia ini. Itu artinya dunia ini tak bernilai langsung di sisi Allah Ta'ala. Yang ini yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Jadinya di sini Allah Ta'ala dah jelaskan, inilah kehidupan dunia. Lalu Allah Ta'ala menerangkan kehidupan dunia ni 5 perkara. Perhatikan, Allah kata apa? Pertama, la'ibun. Kedua, walahwun. Ketiga, wazinatun. Keempat, watafakhurun bainakum. Dan yang kelima, watakathurun fil amwal wal aulad. Ini 5 kehidupan dunia. Allah berikan rumusan mudah aja. 5 perkara. Baik, yang pertama, Allah menamakan dunia ini, kehidupan dunia ini sebagai la'ibun. Kehidupan dunia adalah seperti main-main. Main-main dekat sini adalah merujuk kepada kehidupan anak-anak. Ini disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Dia membayangkan kepada kita macam kehidupan anak-anak. Celik mata, main. Sampailah dia penat, dia berehat. Kemudian esok pagi dia bangkit, dia celik mata, main. Sampai dia penat, dia berehat. Allah Ta'ala membayangkan kepada kita, kehidupan dunia ni, kalau manusia tidak sandarkan hidupnya kepada Allah dan tak sandarkan kehidupan ini sebagai ibadah, dia hanya hidup dekat dunia ni hanya berpenat-penat sahaja. Siang kerja, petang kerja, malam kerja. Dia hidup hanya sebagai survivor. Penat, tuan-tuan, penat. Kita yang melalui kehidupan ni kita tahu macam mana nak menafkahi keluarga, macam mana nak mengurus kehidupan, macam mana nak hadapi manusia, macam mana nak muamalah dalam kehidupan ni, melakukan macam-macam perkara. Kita akan rasa penat. Tapi Allah nak bagi tahu, kalau hidup tak bersandarkan kepada Allah, hidup ni kamu hanya dapat penat dan kamu tak boleh claim faedah dan pahala di hari akhirat. Jadi sebab ini perkara ni jelas. Hidup perlu ada Tuhan. Dan hidup ni perlu disandarkan kepada agama. Supaya apa? Supaya kepenatan kita di dunia ni berbaloi. Agar kita boleh claim pahala di hari akhirat. Apa yang kita lakukan, dia tak menjadi sia-sia. Dia tak seperti budak-budak. Dia bermain, penat, dia berehat.
Dia bermain, dia penat, berehat. Apa yang dia dapat? Tak dapat apa-apa. Kita tak macam tu. Agama ni mengajar kita, hidup dunia, ya, kamu akan penat di dunia ini. Tapi penat yang berbaloi, yang kamu boleh klaim di hari akhirat sebagai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ilmu kewangan pun menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, orang bekerja macam mana? Dia bekerja setiap bulan, saban bulan. Cukup bulan, dia bayar dia punya komitmen dia. Bulan depan sambung lagi bekerja. Cukup bulan, bayar komitmen. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dia melalui benda yang sama. Tapi hutang makin berkurang? Tak. Hutang makin bertambah. Kerana apa? Keperluan makin bertambah. Komitmen makin bertambah. Orang kewangan kata apa? Ini namanya rat race. Macam tikus yang berlari tu. Dia berlari, penat, dia rehat. Esok dia sambung lagi. Lari, penat, dia berehat. Tapi satu masa dia berlari, dia penat dan dia terus mati. Allah tak nak kita hidup dekat dunia ni mati dalam keadaan sia-sia. Penat yang sia-sia. Jadi datangnya agama ni, datangnya panduan daripada Nabi ni supaya hidup ni berbaloi. Hidup ni adalah nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama, tuan-tuan. Kedua, Allah menyebutkan kehidupan dunia ini sebagai lahwun. Lahwun. Sebahagian tafsir terjemahan menunjukkan kepada kita lahwun ini sebagai gurau senda, gurau senda. Tapi perkataan lahwun yang lebih tepat adalah merujuk kepada hiburan. Lahwun yang lebih tepat adalah merujuk kepada hiburan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Allah mengatakan kehidupan dunia ini adalah hiburan? Sedangkan di mata kita, kita tengok kehidupan ini bukan hiburan. Berapa ramai yang kecewa dalam kehidupan dia. Berapa ramai yang putus asa dalam kehidupan dia. Berapa ramai yang miskin dalam kehidupan dia. Berapa ramai yang tak nak hidup dalam kehidupan dia. Sebab apa? Mana datang hiburan? Tapi Allah kata kehidupan dunia ni adalah hiburan. Hiburan. Maka mana hiburan tu? Maka hiburan dekat sini adalah dalam bentuk majaz. Dia adalah sebagai kiasan. Majaz, kiasan. Kiasan macam mana, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah? Seperti mana disebutkan dalam tafsir Al-Munir, lahwun dekat sini, kiasan dekat sini, dia merujuk kepada 3 perkara. Ini 3 sifat dia yang merujuk kepada hiburan. Pertama, hiburan dekat sini, sifat yang pertama adalah menjemukan, membosankan. Ini sifat kepada hiburan. Kita dengar satu lagu, kita dengar satu hiburan, kita tonton satu hiburan. Hari ini kita tengok, kita rasa gembira. Tapi kalau dilakukan secara rutin, hiburan yang kita tonton, yang kita dengar, kita akan hilang perasaan tu. Dia akan mendatangkan kejemuan, dia akan hilang, dia datangkan kebosanan. Sebab itu, setiap generasi akan ada manusia yang akan mencipta hiburan-hiburan yang baru. Makin lama makin melampau hiburannya, makin lama makin melampau. Kerana apa? Hiburan tu sifatnya menjemukan. Berapa ramai penghibur dunia yang mati bunuh diri. Sebab apa? Dia bekerja menghiburkan manusia lain, tapi hakikatnya dia tak terhibur. Sebab itu sifat kepada hiburan. Dia menjemukan dan dia membosankan. Kerja sebagai entertainer, tapi akhirnya ambil dadah berlebihan, alkohol berlebihan, bunuh diri. Duduk di tengah-tengah manusia, duduk di kemuncak populariti, kemewahan, tapi hidupnya kosong. Sebab itulah hiburan. Jadi yang pertama sifat di sini, Allah menunjukkan kehidupan dunia ini adalah menjemukan. Kita jadi saksi, tuan-tuan. Di belakang, kata Tuan Haji Yusof, kita punya breakfast pagi ni sempena PRU adalah nasi mandi kambing, contohlah. Ini contoh. Pakat berebut lagi ya. Contoh. Esok nasi mandi kambing. Isnin nasi mandi kambing. Selasa nasi mandi kambing. Masuk hari Rabu, cukuplah. Saya muak lah. Jemulah. Itulah dunia. Hari ini kita ada duit, kita beli kereta yang paling mahal yang kita nak. Tahun depan keluar kereta baru, saya nak beli kereta yang lebih baru. Sebab apa? Dunia ni sifat dia menjemukan, sifatnya membosankan. Tak ada satu pun yang kekal. Dia akan datang kejemuan dan itu datangnya kebosanan. Ini yang dinamakan sebagai lahwun, hiburan. Kedua, bila datangnya hiburan, ni sifat bawah hiburan. Bila datangnya kejemuan, maka yang kedua datanglah penyesalan. Datanglah penyesalan. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kalau dulu kita berhibur, tonton filem 3 jam, 4 jam, dengar lagu 4 jam, pergi konsert. Saya tak tahulah, yang baru ni saya dengar orang pergi konsert. Dia tengok konsert malam.
tapi beratur daripada 4 pagi, 5 pagi. Waliyazubillah lah, saya tak boleh bayang macam mana semangat dia nak pergi tu. Tapi percayalah, kalau dia kenang di masa akan datang, mesti terbit perasaan sesal. Kenapa saya buang masa macam tu? Buang masa, buang harta, buang usia, penyesalan. Itu sifat pada hiburan. Dan saya percaya, bila kita dah meniti usia 30 tahun lebih, 40 tahun ke atas, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, semua manusia akan ada rasa sesal dalam hidup dia. Kalau saya tahulah macam ni, masa muda dulu saya tak buat macam tu. Kalau saya tahulah macam ni, masa muda dulu saya mesti buat macam ni. Paling mudah dalam hal makan minum kita. Kerana hari ni dah dihinggapi dengan macam-macam penyakit. Kalau saya tahulah macam ni, masa muda saya jaga makan, saya jaga minum saya. Ini sesal, tuan-tuan, sesal. Dan itulah salah satu sifat kepada lahwun, hiburan. Datang kejemuan, datang penyesalan. Tapi yang ketiga, sifat hiburan ini adalah ketagihan. Ni Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut. Yang ketiga namanya adalah ketagihan. Hiburan ni sifatnya ketagihan. Mula-mula kita dengar, menikmati hiburan ni, dia rasa sesal, dia rasa jemu. Tapi lepas tu, dia akan datang balik. Nak buat lagi sekali. Nak buat lagi. Nak buat lagi. Ini ketagihan. Contoh paling mudah lah, ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah. Kita set alarm kita ni di telefon ni. Set pukul 5 pagi, kononnya bangun nak solat tahajud. Kita dah set dah 5 pagi. Bunyi alarm kita di telefon 5 pagi. Kita pun matikanlah, off kita punya silent, kita punya alarm kita. Lepas kita off, apa yang kita buat? Kebiasaannya lah, kita scroll dulu. Ada tak notification masuk, email masuk, WhatsApp masuk, Facebook masuk. Yang mula-mulanya nak offkan alarm, akhirnya merebak jadi 30 minit. Tengok scroll handphone kan, 30 minit. Sedar-sedar dah 5.30 dah. 5.30 pagi dah. Kita yang niat tadi nak solat tahajud, akhirnya kata apa? Kalau 5.30, subuh 5.45 ni, berapa minit je? Berapa rakaat je saya dapat buat? Saya ni kalau pangkat tuan haji ke puan hajah ni, koman-koman tahajud mesti 4 rakaat. Contohlah. Ini datang bisikan syaitan ni. Jadinya disebabkan macam tu, dia pun scroll lagi handphone. Scroll lagi. Tengok lagi handphone ni. Sampailah azan subuh. Sampai azan subuh. Bila dengar azan subuh, dia pun tutup telefon dia, menyesal. Ya Allah, apalah yang saya buat? Saya niat tadi pukul 5 pagi nak solat tahajud, akhirnya saya buang masa tengok telefon. Dia pun tutup, pergi solat. Pergi masjid, solat. Tapi, perasaan yang rasa sesal tadi tu terbit. Sampailah dia pergi masjid. Tapi balik masjid, apa yang dia buat? Dia capai balik telefon, dia scroll lagi. Itu namanya ketagihan. Ketagihan. Hiburan ni memang dia akan rasa sesal. Tapi kemudian dia akan datang ketagihan. Jadi kehidupan dunia ni, kalau tidak bersandar pada Allah, tak bersandar pada Nabi dan agama ni, hidup ni akan terus menerus dalam keadaan lalai. Itu namanya ketagihan. Kita buat sesal ni, tapi tak ada arah, tak ada panduan, tak ada petunjuk. Akhirnya kita akan terus menerus dengan kehidupan yang sama. Buat benda yang sama, ulang lagi, sesal, tapi ulang lagi benda yang sama, menyesal, ulang lagi benda yang sama. Dan inilah yang Allah sebutkan kepada kita sebagai lahwun. Dia adalah sebagai hiburan. Baik, yang ketiga, Allah menyebutkan kehidupan dunia ini sebagai zinatun. Zinatun ini artinya adalah sebagai perhiasan. Perhiasan dekat sini, kalau kita kata alam dunia ni perhiasan, betul. Ada lautan, hiasan dunia. Ada bintang-bintang di langit, hiasan dunia. Ada aurora, ini hiasan dunia. Adanya winter, hiasan dunia. Tapi Allah sebut kehidupan dunia ini adalah perhiasan. Bukan dunia, dunia ya. Tapi kehidupan dunia sebagai perhiasan. Maksud apanya tuan-tuan? Perhiasan dekat sini, wazinatun, zina adalah merujuk kepada, kalau kita tengok pada ta'rif, perhiasan ni adalah menutup kelemahan, menutup kecelaan dan menutup kekurangan. Itulah fungsi kepada perhiasan. Kenapa ibu-ibu kita, isteri-isteri kita pakai lipstick ni? Pakai lipstick. Sebab dia rasa bibirnya kusam. Dia rasa bibirnya tu ada kecelaan. Jadi dia tutup kecelaan itu dengan perhiasan. Dia rasa kulit muka dia tak cantik. Jadi dia letaknya perhiasan pada wajahnya untuk menutup kelemahan. Dan itulah kehidupan dunia. Contoh,
Contoh, daripada satu generasi ke satu generasi dalam kehidupan dunia ni, dia bukan makin baik, tidak. Dia makin teruk. Dulu zaman Nabi Lut alaihissalam, adanya golongan gay, adanya golongan lesbian. Kita kata teruk kaum ni. Kaum ni teruk sangat. Tapi kita terlupa, kita duduk di zaman generasi yang lebih teruk. Kita ada gay, kita ada lesbian, dan kita jangan lupa, kita ada transgender. Kita tukar jantina. Siapa yang lebih teruk? Kita berada dalam generasi dunia ni, hakikatnya dari satu generasi ke satu generasi, dia lebih teruk, dia bukan lebih baik. Ini yang disebutkan sebagai zina, iaitu menutup kelemahan, keaiban dan juga kekurangan. Ni kehidupan dunia kita. Dan kita bila fikir macam ni, kita akan rasa apa? Saya ni kalau minta pada Allah nak umur panjang, nak hidup selama-lamanya, bukan hidup di tempat yang makin baik, tapi kita hidup di satu alam, di satu tempat yang makin teruk. Jadi orang mukmin tak sepatutnya ada cita-cita untuk hidup kekal abadi dekat dunia ni. Sebab bukan jadi lebih baik, tapi makin jauh dan makin jahat. Makin jauh dan makin melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itulah yang Allah Ta'ala nak sampaikan tentang hakikat kehidupan dunia. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah. Saya percaya zaman ibu-ibu, ayah-ayah, kalau nak dibandingkan zaman dulu dengan zaman hari ni, jauh bezanya. Jauh bezanya kan? Saya tengok, kalau tuan-tuan tengok viral di Mekah, di Arab Saudi tuan-tuan. Bin Daud jual air tin. Kalau dulu kita tengok Pepsi, sebab Arab Saudi Darul Pepsi kan. Dia memang Pepsi tuan-tuan, minum makan nasi Pepsi, semua Pepsi. Tapi hari ni dia jual Heineken tuan-tuan, Heineken dekat Bin Daud. Dan dia tulis zero alkohol. Tujuan apa tuan-tuan? Ni normalisasi tuan-tuan. Normalisasi tuan-tuan. Sebab apa? Biar brand itu dilihat sebagai biasa. Lambat laun dia masuk pula berapa persen. Ni bukan benda penipuan tuan-tuan. Ni bukan satu tuduhan tuan-tuan. Ini benda realiti. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Benda ni berlaku. Okey? Inilah keadaannya. Dahulu, tuan-tuan tengok yang baru ni macam mana sambutan Halloween-nya di Riyadh. Orang kata yang sambut ni orang-orang bukan Islam. Tuan-tuan, bila sebut rakyat Saudi, dia mesti Muslim. Ya, saya tak nafikan tuan-tuan. Orang yang bekerja dekat sana ada Filipin. Ada orang daripada luar negara yang mungkin non-Muslim. Tapi mereka datang sebagai mendatang. Dia bukan orang tempatan tuan-tuan. Tapi yang sambut itu orang tempatan. Sebahagiannya mungkin orang luar. Tapi yang ramainya adalah orang tempatan. Tuan-tuan tak percaya saya, tuan-tuan tengok sendiri. Tengok tak sendiri. Ini bukan satu tuduhan tuan-tuan. Tapi yang saya nak sampaikan, bukan kita nak kecam. Malaysia pun sambut tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Banyak venue, banyak organizer yang sambut. Orang-orang macam ni sebab tu kita boycott. Dulu orang takut hantu tuan-tuan. Hari ni orang nak jadi hantu. Pakai topeng lah, pakai itulah, pakai inilah. Dulu orang malu nak pakai baju koyak-koyak. Hari ni orang jual baju koyak lebih mahal daripada baju biasa tuan-tuan. Siap trend lagi. Selutut koyak. Ni baju koyak. Topi koyak. Semua koyak tuan-tuan. Trend. Lagi baik ke lagi teruk tuan-tuan? Itulah yang Allah Ta'ala nak sampaikan tentang kehidupan dunia. Bukan makin baik, tapi makin teruk. Makin teruk dan makin teruk. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan lagi. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. Yang keempat, hakikat kehidupan dunia ini adalah وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. Iaitu manusia dalam keadaan bermegah-megah. Manusia dalam keadaan bermegah-megah. Kita hidup dalam masyarakat tuan-tuan, jangan kita nafikanlah. Semua orang dalam keadaan berusaha menunjukkan dia lebih better daripada orang lain. Dia lebih baik daripada orang lain. Dahulu tuan-tuan, saya ingat lagi kalau saya kecil lah. Ayah-ayah, ibu-ibu pesan pada anak-anak selalunya apa? Kalau makan jangan tunjuk pada orang. Kalau pergi bercuti jangan tunjuk pada orang. Kalau beli ni jangan tunjuk pada orang. Hari ni orang tunjuk apa yang dia makan. Orang tunjuk apa yang dia beli. Orang tunjuk mana yang dia pergi. Dia menunjuk-nunjuk, bahkan menjadi konten dalam media sosialnya tuan-tuan. Dulu kita nak beli rumah pun biasa-biasa je. Hari ni beli rumah ni, dia record ni, ni rumah saya, ni bilik saya, ni kabinet saya, ni kereta saya. Bila kita kata tak payahlah tunjuk, dia kata apa kamu tahu? Benda ni semuanya konten. Semua boleh menjana pendapatan. Akhirnya kita lihat bentuk sebagai biasa. Dulu orang nak mengumpat, kamu ni mengumpat lah, malu kita. Orang lihat kita sebagai mengumpat. Hari ni orang buat cerita, buat satu, kita kata,
Program tuan-tuan, program TV tuan-tuan, cerita tu untuk 4 orang je. Saya tak payah tanya pada tuan-tuan lah, tuan-tuan sendiri boleh jawab. Daripada dahulu sampai hari ni, apa cerita yang kekal di siaran TV Malaysia yang tak pernah tergugat pun, tak pernah diberhentikan, dah berpuluh-puluh musim dah. Cerita apa tuan-tuan? Cerita apa? Saya minta maaf sebut tuan-tuan. Ini minta Tuan Haji cut nanti. Melodi. Melodi. Cerita pasal apa? Mengumpat. Mengumpat. Di media sosial, di surat khabar, semuanya mesti ada sisipan-sisipan gosip. Gosip ni bahasa mudah tuan-tuan. Bahasa teruknya mengumpat. Sisipan mengumpat. Kalau ada macam ni tuan-tuan, pakat tak belilah. Tapi sebab ditukar bahasanya, ini gosip, ini membawang. Tapi itulah hakikat kepada kehidupan dunia. Semua orang nak tunjuk dia lebih baik tuan-tuan. Semua orang nak bermegah-megah dengan apa yang dia miliki. Kita bukan duduk di tempat yang betul tuan-tuan. Ni adalah tempat yang Allah Ta'ala nanti akan sebut di hujung ayat ini. Apa matlamat kehidupan dunia sebenarnya? Dia bukan tempat untuk kita diami, bukan untuk kita kekal, dan bukan untuk selama-lamanya. Tapi dia ada tujuan yang lain. Baik. Yang kelima tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah membanyak-banyakkan harta dia dan juga zuriat-zuriat dia. Saya mudahkan tuan-tuan, nak mudah faham perkataan ini. Allah Ta'ala nak sebutkan, dunia ni, kita lahir ni macam kita lahir di atas satu track perlumbaan. Macam lahir di atas track perlumbaan. Kita tengok orang berlumba, kita pun tak tahu apa-apa. Berlumba je lah. Dalam kehidupan ni seolah-olahnya tuan-tuan, kita lahir-lahir kalau tak ada panduan agama, tak bersandar kepada Allah Ta'ala, kita tengok orang belajar, kita belajar. Orang belajar sampai PhD, kita pun buat sampai PhD. Orang berkahwin, kita pun berkahwin. Orang bekerja, kita pun bekerja. Orang beli itu ini, kita pun beli itu ini. Orang jadi YouTuber, kita pun jadi YouTuber. Tapi apa objektif kamu? Apa matlamat kamu? Tak tahu. Saya tak tahu. Sebab saya tengok orang buat, saya buat. Dia macam trek perlumbaan. Dan sebab itu Allah menyebutkan, hidup dekat dunia ni, kalau tak berpandukan kepada kehidupan dunia, secara asasnya, semuanya keadaan manusia ni adalah membanyak-banyakkan harta dia. Dan membanyak-banyakkan zuriat dia. Tapi satu pun ia tak memberi kebaikan kepada dia. Harta yang dia kumpul, dia tak dapat kebaikan. Anak-anak yang dia banyakkan, dia tak dapat kebaikan. Dan ini adalah hakikat kepada dunia. Allah sebut 5 perkara. Saya minta maaf ibu-ibu ayah-ayah, saya tak dapat nak detail-detailkan. Cuma saya nak mudah-mudahkan sebab kita takut ambil masa yang panjang. Tapi kemudian, tengok ayat berikutnya. Allah datangkan perumpamaan. Ini nak bagi lebih jelas lagi. Kalau kita tak faham 5 perkara tadi, maka Allah datangkan perumpamaan. Allah kata apa? Hidup dunia ni, kata Allah, kamathal, adalah seumpama ghaithin, air hujan yang Allah turunkan. A'jabal kufar nabatuh, yang menggembirakan petani-petani apabila air hujan itu jatuh kepada tanaman-tanaman mereka. Baik, apa yang Allah nak sampaikan? Seorang petani, seorang peladang. Al-kufar adalah jamak, plural kepada perkataan kafir. Kafir di dalam bahasa Arab artinya adalah petani, peladang. Kita ingat kafir ni adalah perkataan untuk non-Muslim. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Allah Ta'ala menggelar hambanya yang mensyirikkannya dengan perkataan yang paling berlapik, yang paling halus. Kenapa? Perkataan kafir, dia datang daripada perkataan kafara. Kafara. Kafara artinya menimbus ataupun menanam. Kenapa Allah memanggil manusia yang syirikkan Allah sebagai kafir? Iaitu Allah mengatakan mereka ini adalah hamba-Ku yang telah menimbus dadanya daripada melihat kebenaran. Ini bahasa yang lemah lembut tuan-tuan. Kalaulah kita ada anak buah, staff yang kita kata buat sesuatu di belakang kita perkara yang tak baik, kita akan kata apa? Ni pengkhianat ni. Kita akan sebut perkataan-perkataan yang berat tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala sepatutnya lebih layak untuk sebut benda-benda macam tu. Tapi tidak. Allah tetap memanggil hambanya yang menafikan Allah sebagai Tuhan ni dengan perkataan yang paling halus, yang paling lembut. Cuma dalam bahasa kita tuan-tuan, perkataan kafir ni berat lah. Berat. Buat orang utara lagi berat kan. Kapiak dia kata, ni kita dengar pun, teruk Tapi itulah yang Allah Ta'ala sampaikan. Jadi perkataan kufar dekat sini bukan kafir. Tapi kufar dekat sini adalah merujuk kepada petani-petani, peladang-peladang. Okay? Jadinya tuan-tuan, Allah membayangkan kepada kita, seorang petani dan peladang, kalau dia nak tengok kebun dia subur,
Dia mesti mengusahakan kebun ni dengan tempoh yang sangat panjang lah. Dia kena cari biji benih, kemudian dia kena selalu menyiram, kemudian dia kena racun, pastikan tidak ada kulat-kulat, tak ada serangga-serangga yang mengancam, kemudian barulah keluar hasil. Allah nak bagi tahu, kehidupan dunia ni, kejayaan tak datang bergolek. Kejayaan ini adalah proses. Kita kena trust the process. Percaya pada proses, itulah kejayaan. Dia adalah benda yang kita kena usaha dan kita kena sabar. Tapi Allah bagi tahu pada kita, seperti mana petani dan peladang ni, dia nak dapat hasil, dia perlu usaha. Tapi kejayaan yang dia capai adalah dengan air hujan. Bayangkan kalau dia petani, menanam dekat padang pasir. Berhasil tak? Tak berhasil. Dia akan berhasil bila Allah turunkan air hujan. Barulah berhasil. Keluarlah tumbuh-tumbuhan. Keluarlah tanaman-tanaman dia. Hidup dunia ni, nak berjaya kamu kena usaha. Tapi jangan lupa, bila dah berjaya, ingat, dia adalah daripada bantuan Allah. Perkataan ghaithin tu, air hujan tu nak menunjukkan, hujan tu datang daripada Allah. Kamu capai kejayaan, ya, kamu usaha. Tapi tercapainya satu kejayaan adalah pertolongan Allah. Itu maksud yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Dia datang daripada pertolongan Allah. Kamu usaha lama ni, tapi dia tak akan berjaya selagi mana tak datang pertolongan Allah. Jadi berjaya itu adalah kerana pertolongan daripada Allah Ta'ala. Lalu Allah kata apa? Thumma yahiju. Tanaman tu jadi hijau. Dan petani-petani tu jadi happy, tuan-tuan. Suka dia. Dia menikmati apa yang telah dia usahakan. Lalu kata Allah, fatarahu musfarra. Daripada tumbuhan tu hijau berubah menjadi kuning, iaitu kering. Thumma yakunu hutama, dan dia berubah menjadi hancur. Allah nak sebut apa? Daripada tumbuhan yang hijau berubah kering dan hancur itu, dia berlaku sekelip mata. Kita tanam pokok bunga lah mudahnya. Kita tanam pokok bunga. Nak jadi dia besar sampai dia keluar bunga yang cantik tu, lama kita usahakan. Macam-macam study dekat YouTube. Tengok macam-macam orang buat. Tambah tu lah, detak ni, baru keluar hasil. Tapi 3 hari kita pergi balik kampung. Balik kat rumah, tengok daun tu dah kering, tak disiram, lalu mati. Dia berlaku sekelip mata. Allah nak kata kehidupan dunia ni, sedang-sedang kamu menikmati kejayaan kamu, menikmati kehidupan dunia ni, kematian akan datang macam handbrake. Dia datang sekelip mata. Kejap sahaja Allah Ta'ala tamatkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia ni. Kematian akan bersifat sebagai pemutus kepada kenikmatan dunia. Benda ni orang mukmin kena sentiasa fikir dan sentiasa ingat. Supaya apa? Dia meniti hidup ni dengan hati-hati. Dia tak menjadi kenikmatan itu, kejayaan itu sebagai perkara yang melupakan dia kepada Allah Ta'ala. Saya berlaku ni tuan-tuan, saya balik kampung ni, nak pergi ngundi ni. Jiran saya ni sihat, umur 60 lebih, sihat. Memang dia suka basuh kereta. Sebab dia kerjanya sebagai driver. Memang daripada dulu kerjanya tu lah. Dia bawa VVIP, dia basuh kereta. Tapi nak jadi ceritanya, dia ni sihat. Pergi masjid, pergi surau. Satu hari dia basuh kereta, jatuh. Jatuh terus stroke. Tuan-tuan bayangkan. Sihat ni tuan-tuan. Tak ada sakit apa-apa pun. Dia tak ada pun buat dia ke check up. Tak ada apa-apa. Sihat. Semua sihat. Memang sihat. Jaga kesihatan dia. Jatuh je tuan-tuan. Terus kena stroke. Tak boleh buat apa-apa dah. Saya melihat tu tuan-tuan, bukan musibah lah. Saya lihat tu sebagai satu peringatan pada kita. Kita duduk dalam satu tempat yang kita kata berjaya tuan-tuan. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan akan datang kematian, akan datang kesakitan, dia berlaku sekelip mata. Sekelip mata, sekejap sangat. Dan sebab itu kita kena hidup ni, hidup berpautlah kepada Allah Ta'ala. Hidup ni kena berpaut kepada Allah. Sentiasalah bergantung diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa lagi? Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dekat sini ada 2 perkara. Perkara pertama, Allah kata kehidupan akhirat ni 2 destinasi. Tak ada 3, tak ada 4. Sama ada kita nak duduk di satu tempat yang Allah longgokkan azab dan kemurkaan dia, iaitu neraka. Ataupun kita nak duduk di hari akhirat itu satu tempat yang Allah limpahkan pengampunan dan keredaan dia. Kita pilih. Itu yang benda pertama tuan-tuan. Yang kita kena ingat. Saya di hari akhirat tak ada pilihan. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Hakikat kita tak ada pilihan. Memang kena ke syurga. Kalau ke neraka, susahlah selama-lamanya. Yang kedua tuan-tuan, Allah nak bagi tahu objektif kehidupan dunia ni yang Allah sebut dunia ni macam ni, dunianya macam ni ni, hakikatnya objektif dunia ni adalah sebagai jambatan. Jambatan yang kita perlu memilih
sama ada dunia kita ni menjadi jambatan kita ke syurga ataupun jambatan kita ke neraka Allah. Hakikatnya memang kita kena naik jambatan ni. Tapi bukan untuk lepak-lepak. Bukan untuk kita rasa nak duduk kekal abadi, tak. Dia mesti dilalui. Tapi bukan untuk bina harta, buat segala-galanya yang tak Allah redha. Buat, lalui dunia ni. Tapi lalui seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Kehidupan dunia ni seperti itu. Okay? Itulah objektif kehidupan dunia ni. Dilalui sebagai jambatan menuju ke syurga Allah ataupun ke neraka Allah. Kitalah yang membuat keputusan dan kitalah yang membuat pilihan. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, Allah tutup dengan ayat yang paling sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya." Dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata', melainkan adalah kesenangan. Allah sebut, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan adalah senang. Memang kesenangan tuan-tuan. Ada rumah, ada kereta, ada pekerjaan, ada pencen, ada kedudukan, ada pangkat, ada jawatan. Semua ni kesenangan. Senang tak senang tuan-tuan, kita tak boleh nafikan. Berapa ramai yang dapat kesenangan ini sampai dia sujud pun dia tak nak kepada Allah Ta'ala. Sebab senang sangat tuan-tuan, Allah tak nafikan. Senang ni, sebab itu kita sebut haji kita, salah satu daripada haji ni adalah haji tamattu'. Tamattu' tu artinya haji yang bersenang-senang. Tuan-tuan masuk dengan niat haji, sampai Mekah, tuan-tuan buat tawaf umrah, sa'i umrah, tuan-tuan tahallul, pakai baju balik. Tunggulah sampai hari tarwiyah, 8 Zulhijjah. Nanti 8 Zulhijjah bergerak pakai ihram balik, terus pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Itulah namanya haji tamattu'. Dia datang daripada perkataan mata', iaitu bersenang-senang. Allah tak nafikan tuan-tuan. Hidup dunia ni senang, sangat senang, menyenangkan. Tapi Allah letakkan mudhafun ilahi dekat situ, iaitu dia punya sandaran dia. Dia adalah mata'un ghurur, iaitu kesenangan yang menipu. Dia adalah kesenangan yang melalaikan kamu kepada kehidupan yang lebih utama lagi. Okay? Iaitu kehidupan di hari akhirat. Kalau kita tengok dalam ilmu kewangan tuan-tuan, dia kata ni produk ni tak syariah compliance. Kenapa? Sebab ada unsur gharar. Kita kata gharar. Gharar tu artinya ada penipuan. Ada penipuan. Jadi Allah sebut kehidupan dunia ni senang, tapi kesenangannya adalah ghurur, mata'ul ghurur. Jadi ini tuan-tuan, inilah hakikat dunia yang kita kena fahami, dan kita kena sentiasa tadabbur, dan kita kena sentiasa fikir mendalam tuan-tuan. Supaya apa? Supaya dia memberi kesan dalam hati kita. Bila dia memberi kesan pada hati kita tuan-tuan, maka dia akan memberi kesan kepada tindak tanduk kita. Dan mudah-mudahanlah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di hari akhirat dalam keadaan Allah memang redha dengan apa yang kita buat. Dan inilah yang selalu kita sebut dalam awal kuliah. Kita nak kita kembali pada Allah di hari akhirat, Allah redha apa yang kita buat. Dan Allah ampuni apa dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam majlis yang berkat ini, dalam majlis yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah, tuan-tuan berdoalah, berharap pada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita, memilih kita, memberkati usia kita, menjadikan kita ahlul Quran, membaca Quran, beramal dengan kandungan Quran sampailah ke nafas yang terakhir yang Allah izinkan. Dan kita berharap jugalah negara ni dipimpin oleh orang yang benar. Yang inilah waktu-waktu yang kita harap sangat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan keberkatan ke negara tercinta kita ini insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.